Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi satu kitab yang terakhir pada pagi ini, iaitu kitab terjemahan kitab Al-Ibanah wal Ifadah pada membicarakan tentang hukum hakam darah haid, nifas dan istihadah bagi perempuan. Kita masuk pada muka surat 68. Siapa yang ada kitab boleh melihat muka surat yang ke-68 pada bab 7. Bab 7. Bab 7. Ini bab pada membicarakan tentang perempuan mustahadah dalam haid. Perempuan mustahadah dalam haid. Qala muallifu hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-7, perempuan mustahadah dalam haid. Perempuan mustahadah dalam haid. Ini satu bab pada membicarakan tentang orang perempuan yang berlakunya istihadah ketika dalam haid. Pada kuliah yang terdahulu, kita telah pun bagi tahu bahawa ada keadaan perempuan yang istihadah tetapi tak dimasukkan dalam kumpulan ni. Ada 4 kumpulan perempuan yang istihadah tetapi dia tak dimasukkan dalam kumpulan perempuan mustahadah dalam haid. Yang pertama siapa? Orang perempuan yang darahnya keluar sebelum sampai usia haid. Maksudnya, contohnya keluar darah umur 7 tahun ataupun keluar darah ketika umurnya 8 tahun. Itu dia panggil keluar darah pada waktu yang sebelum sampai kepada kemungkinan bagi usia haid, iaitu 9 tahun kurang 15 hari. Kalau keluar darah pada waktu tu, itu dia tak panggil kumpulan mustahadah yang masuk dalam perbincangan ini. Okey, yang akan kita bincangkan. Golongan yang kedua iaitu darah yang keluar ataupun darah yang datang sebelum cukup tempoh sekurang-kurang suci. Sebelum cukup tempoh sekurang-kurang suci. Contohnya 1 sampai 17 1 sampai 7 darahnya berhenti. Okey, 1 tambah 7, 7 keluar darah, 7 berhenti darah. Okey, 7 berhenti darah. Kemudian keluar darah selama 13 hari lagi. Kemudian tak keluar darah sampai kepada 13 hari. Hari yang ke-20. Hari yang ke-21 keluar darah. Hari yang ke-21 keluar darah. Jadi hari yang ke-21 lah yang panggil darah yang keluar untuk mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Jadi darah ni dia panggil darah yang keluar sebelum cukup tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Okey. Kemudian yang ketiga yang tak termasuk dalam perbahasan ni, iaitu darah yang keluar kurang daripada sehari semalam. Darah yang tak cukup 24 jam, kurang daripada sehari semalam. Dan yang keempat, termasuk dalam kumpulan ni, iaitu darah yang keluar semasa bersalin, yakni damu talqi. Darah kerana sakit nak bersalin, yang mana darah ni tak berhubung dengan darah haid sebelumnya. Kalau berhubung, itu hukumnya lain. Jadi darah haid. Kalau tak berhubung, maka darah ni dipanggil darah istihadah juga. Okey. Tapi istihadah yang tak termasuk dalam perbahasan yang kita nak nyatakan. Okay. Dalam bab 7 ni ada beberapa kandungan bab. Yang pertama kita akan lihat nanti, iaitu perbezaan di antara perempuan mustahadah dengan perempuan yang masih berbaki waktu suci. Mustahadah ni mana gelaran bagi perempuan yang istihadah. Baik. Yang kedua, bab pada membicarakan tentang pembahagian istihadah. Pembahagian perempuan yang mustahadah tu. Pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang kelima, mutahayyirah mutlaqah. Yang keenam, mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun li'adadi. Dan yang ketujuh, mutahayyirah zakiratun lil adadi nasiyatun lil waqti. Dia ada 7 kumpulan perempuan mustahadah dalam haid yang akan kita bincangkan. Okey, jadi maknanya bab istihadah ni satu bab yang sangat susah, dan terkadang perbahasannya itu ada setengahnya tak terima. Tak terima kenapa? Kerana mereka tak memahami dengan betul.
Kerana anggapan mereka, biasanya istihadah ni bagi mereka darah yang keluar melebihi daripada tempoh 15 hari 15 malam. Tu je anggapan mereka. Contohnya ada perempuan keluar darah 20 hari, maka dia pun letak 15 hari haidnya, 5 hari istihadahnya. Ini salah kalau tindakan macam ni. Kenapa salah? Kerana pada penetapan haid dan darah istihadah tu, dia ada kena melihat beberapa syaratnya. Tak semestinya haid 15 hari 15 malam. Dan tak semestinya kita kena kembali kepada adat. Kerana dia kena melihat karenah darah tu dulu. Kalau ada darah yang kuat, maka ada perbezaan dengan darah yang lemah. Bila ada darah yang kuat, sedangkan darah yang kuat tu menyalahi adatnya yang lepas, maka darah yang kuat tu akan dijadikan sebagai haid, yang lemah dijadikan sebagai istihadah. Ada setengahnya pula, walaupun ada darah yang kuat, tapi darah yang kuat tak menepati hukum-hukum tamyiz, maka darah yang kuat tak boleh diambil sebagai darah haid, maka kena kembalikan kepada adatnya. Maka dia ada berlaku berbagai-bagai perbincangan. Sebab tu kalau boleh beri tumpuan, kalau ada persoalan, insya-Allah boleh tanyakan. Boleh kita ajukan soalan, insya-Allah kita akan bincang sama-sama. Okey, baik. Bab ke-7. Permulaan bab yang ke-7. Pada bab yang pertama ni kan, dia kata nak menerangkan tentang perbezaan di antara perempuan mustahadah dengan perempuan yang masih berbaki waktu suci. Walaupun dua-dua keadaan ni menunjukkan tentang istihadah, tetapi hukumnya berbeza. Hukumnya berbeza. Apabila darah yang keluar dari seorang perempuan melepasi tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam, maka pada ketika ini dinamakan perempuan mustahadah yang telah bercampur darah haidnya dengan darah istihadah. Okey, apabila seorang perempuan dia keluar darahnya itu pula melampaui tempoh sebanyak-banyak haid, yang ini 15 hari 15 malam. Maksudnya apa? Berhubung. Daripada akhir 15 hari itu, dia berhubung dengan hari yang ke-16. Dia terus berhubung. Tidak ada nafkah ataupun tidak ada berhenti darah. Okey, perempuan inilah yang dikategorikan sebagai perempuan mustahadah yang telah bercampur darah haidnya dengan darah istihadah. Okey. Perempuan ini sama ada dia ni seorang mubtadaah ataupun mu'tadah. Mubtadaah maksudnya apa? Orang yang baru pertama kali kedatangan darah haid. Sebelum ni dia tak pernah berlaku. Dia panggil mubtadaah. Mubtada' orang yang baru pertama kali. Ataupun mu'tadah. Mu'tadah maksudnya orang yang sudah ada apa kita panggil, sudah ada adat. Okey, sudah ada adat. Okey. Kita akan lihat jadual ni. Dalam bab ni kita akan bincang berkenaan tentang mustahadah. Okey. Mustahadah dia akan terbahagi kepada dua golongan. Mustahadah dia terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama dia panggil mubtadaah. Yang kedua dia panggil mu'tadah. Okey. Dua golongan. Syaratnya apa nak dapat macam ni? Syaratnya, umpama contoh, kita ambil syarat dia, umpama contoh, darah keluar 1, 2, okey. Apabila seorang perempuan dia keluar darah daripada hari pertama berterusan sampai hari yang ke-20, maknanya tidak ada putus. Okey, tidak ada putus. Apabila tidak ada putus, maka dia termasuk dalam golongan perempuan yang mustahadah, sama ada mubtadi'ah ataupun mu'tadah. Okey, dia putus maksudnya kat mana? Tidak semestinya mesti daripada awal sampai sini. Apabila hari yang ke-15, hari terakhir 15 hari 15 malam, masih ada darah, dan darah tu berhubung dengan hari yang ke-16. Dia berhubung
barulah dia masuk kepada kategori mustahadah dalam haid. Maknanya darahnya kena berhubung. Walaupun keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu tak keluar. 8, 9, 10, 11 sampai 14 tak keluar. Hari ke-15 keluar darah. Kemudian hari ke-15 ni berhubung dengan 16. Itu dipanggil perempuan yang mustahadah. Mustahadah dalam haid. Okey, mustahadah dalam haid. Jadi bila mustahadah dia akan terbahagi kepada dua. Sama ada mubtada'ah, okey, ataupun mu'tadah. Dua golongan. Perempuan ini sama ada seorang mubtada'ah ataupun mu'tadah. Setiap dari mubtada'ah dan mu'tadah terbahagi pula kepada mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Okey. Ini secara asal dulu kita buat dia punya frame dia. Kita buat dia punya jadual dia. Okey. Setiap ni dia akan terbahagi kepada dua pembahagian lagi. Secara asas. Yang pertama dia panggil mumayyizah. Yang kedua ghairu mumayyizah. Okey, ini pun sama. Ini ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Nanti dia punya huraian dia kita akan maklumkan. Dia punya pecahan dia. Pecahan nanti kita akan maklumkan kemudian. Cuma asasnya ni. Asasnya macam ni. Jadi bila kita lihat pecahan ni, mana kita akan tahulah ada perbezaan hukum untuk perempuan yang mu'tadah mumayyizah dan ada perbezaan hukum untuk perempuan yang ghairu mumayyizah. Dua-dua ada perbezaan. Yang ni pun sama, ada perbezaan hukum bagi perempuan yang mumayyizah dan ada perbezaan hukum bagi perempuan yang ghairu mumayyizah. Okey? Sebab tu kita kena perhatikan. Dan ia juga mungkin seorang yang mutahayyirah. Dan boleh juga dia tu mutahayyirah. Jadi perempuan yang mutahayyirah. Perempuan yang mutahayyirah maksudnya perempuan yang tak tahu tentang keadaan haidnya. Tak tahu bila keluar, tak tahu waktu keluar, lupa kadar keluar ataupun lupa terus. Dia mutahayyirah terbagi kepada 3 golongan. Okey, baik, insya-Allah kita akan bahaskan secara terperinci nanti dia kata. Okey. Di sini kemudian kita lihat permasalahan perbezaan di antara perempuan mustahadah dengan perempuan yang masih berbaki waktu suci. Apakah perbezaan di antara perempuan yang mustahadah dengan perempuan yang berbaki masa suci? Okey, dia ada dua perbezaan. Kenapa? Kerana perempuan yang masih berbaki waktu suci keluar darah, dia tak masuk dalam kumpulan mustahadah yang berhubung dengan nifas. Yang berhubung dengan haid. Dia tak termasuk. Ada salah satu daripada golongan yang tak termasuk. Jadi dia ada perbezaan. Okey, saya pandang ni, kita nak tunjukkan dia punya perbezaan. Okey, kita lihat contohlah. Contoh ada orang perempuan sama macam ni, kita lihat. Dia keluar darah hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluar darah 17 hari. Baik. Apabila darah tu keluar, kita ambil contoh 1 sampai, ni contoh dah, 1 sampai 9. Keluar darah 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 tak keluar darah. Kemudian 15 sampai 16 ni keluar darah. Keluar darah. Jadi keadaan ini 15 yang berhubung kepada 16 inilah dikatakan sebagai perempuan yang mengalami mustahadah dalam haid. Okay. Sebab apa? Sebab hari yang ke-15 tempoh sebanyak-banyak hari dia berhubung dengan hari yang selepasnya. Ini mana tempoh selepas 15 hari 15 malam. Walaupun sini tak keluar darah. Contohnya, kalau berterusan maka lagi sama.
Mana kita ambil bila hari yang ke-15 berhubung dengan hari yang ke-16, maka di situ berlakulah dia panggil mustahadhah dalam haid. Bila berlaku mustahadhah dalam haid, dia akan terbahagi kepada dua golongan ni. Sama ada mubtada'ah ataupun mu'tadah. Kemudian dia akan terbahagi lagi sama ada mubtada'ah yang ghairu mumayyizah ataupun mubtada'ah yang mumayyizah. Yang ni pun sama. Kalau dia dah ada adat, sama ada dia kembali kepada tamyiznya ataupun kembali kepada adatnya. Syaratnya mesti berhubung ini. Ni, tu. Baik. Adapun kalau perempuan yang masih berbaki waktu suci. Perempuan yang berbaki waktu suci. Contohnya enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, keadaan darah yang sama. Okey, yang sama macam ni. Dia keluar darah 9 hari. Sama macam ni juga lah. Nampak macam sama je. Keluar darah 9 hari. Kemudian darah yang seterusnya keluar pada 16 dan 17. Darahnya keluar pada 16 dan 17. Okey. Yang ni ada beza. Kalau yang ni dia panggil mustahadhah dalam haid. Tapi yang ni dia tak termasuk dalam golongan perempuan yang mustahadhah dalam haid. Dia termasuk dalam perempuan yang istihadhah yang masih menanti waktu sekurang-kurang suci. Kerana sini dia bersih dah. Sampai 15 tak keluar darah dah. Jadi ni tempoh suci dia. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni dia panggil darah yang keluar untuk mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci sampai 15 hari, 15 malam. Okey. Katakanlah contohnya ni, contoh dia keluar darah ni terus keluar 18, 19, 20, 21, 22, 23. Darahnya terus keluar. Terus keluar sampai 23. Okey. Darahnya keluar sampai 23. Tak cukup 23. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25. Okey. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, baik. Kemudian dia keluar darah. Keluar darahnya bila? Pada 22 sampai 25 contohnya. 22 sampai 25 ni keluar darah. Okey, keluar darah. Jadi darah yang keluar pada 22, 23, 24 ni dia panggil istihadhah. Istihadhah kerana apa? Kerana darah ni keluar untuk mencukupkan tempoh suci. Sekurang-kurang suci 15 hari. Daripada sini sampai kepada sini ni kena ada 15 hari. Jadi darah yang keluar pada 25 hari bulan ni hukumnya adalah haidnya yang baru. Haidnya yang baru. Maka perempuan ni dia tak termasuk dalam golongan mustahadhah. Kenapa? Kerana darahnya tak berhubung. Ni. Darahnya tak berhubung. Begitu juga kalau keluar sini. 16, 17, 18. Ini pun tak termasuk dalam mustahadhah juga. Kenapa dia tak berhubung dengan 15? Jadi darah ni semua ni dihukumkan sebagai istihadhah, tetapi istihadhah yang bukan berhubung dengan haid. Maka dia tak dihukum, tidak perlu kembali kepada adat dan sebagainya. Terus hukum. Yang ni darahnya istihadhah. Terus hukum istihadhah. Mana tak perlu melihat kepada adat sebelumnya, tak perlu lihat pada tamyiz, tak payah. Mana yang ni kita hukumkan terus haid, yang ni keluar ni dihukumkan sebagai istihadhah. Kenapa? Kerana dia tak berhubung dengan tempoh sebanyak-banyak haid, 15 hari dan semalam. Okey? Yang dikembalikan kepada tamyiz ataupun kembalikan kepada adat ni bila berhubung 15 berhubung dengan 16. Ketika 15, 16, 17 baru kita lihat darah kuatnya berapa hari. Baru kita lihat kalau tak ada tamyiz, baru lihat berapa adat dia. Kalau dia perempuan yang baru pertama kali, kalau tak ada tamyiz, baru kembalikan kepada sehari semalam. Sebab apa? Sebab berhubung ni. Berhubung ni. Okey? Berhubung pada hari yang ke-15 dan hari yang ke-16. Okey? Itu dalam kitab tu adalah dia tulis tu. Baik, yang bawah ni
Perempuan ni hari ke-15 tiada darah. Hari ke-15 tiada darah. Kemudian darah datang kembali sebelum cukup suci 15 hari. Hari ke-15 ni tak ada darah dah. Kemudian darah tu pula keluar dalam tempoh sebelum cukup tempoh suci 15 hari. Maknanya 16, 17, 18 sampai kepada 30 hari bulan. Kalau darah tu sampai sini. Kalau berhenti pada 15. Okey, kalau berhenti kat sini, maknanya darah yang keluar ni dihukum sebagai darah yang darah perempuan yang ada baki suci 15 hari, 15 malam. Jadi macam mana kaedah dia? Dia cuma perlu sempurnakan 15 hari, 15 malam. Jadi darah yang keluar selepas tu dihukumkan sebagai haid ni yang baru. Darah ini yang baru. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan haid dah lepas tempoh suci 15 hari, 15 malam. Jadi kena ingat ni. Tapi kalau berhubung, jadi hukum lain lah. Jadi hukum lain. Okey, baik. Satu masalah penting yang mesti diberi perhatian, satu masalah penting yang mesti diberi perhatian, iaitu perbezaan antara perempuan mustahadah dan perempuan yang keluar darah pada waktu masih berbaki waktu suci. Satu masalah penting yang perlu diberi perhatian, iaitu perbezaan antara perempuan mustahadah dan perempuan yang keluar darah pada waktu masih berbaki waktu suci. Seorang perempuan melihat darah keluar sekurang-kurang tempoh haid dan sebanyak-banyak haid. Kemudian darah berhenti. Selepas cukup 15 hari dengan hitungan dari mula-mula keluar darah haid, ia dapati darah keluar kembali semula. Maka dalam masalah ini ia tidak dikatakan perempuan mustahadah. Tetapi ia masih mempunyai baki waktu suci yang perlu dicukupkan. Okey, ketika darahnya berhenti, kemudian dia perhatikan berapa hari selepas daripada tu. Kalau masih lagi kurang 15 hari 15 malam, maka dia dihukumkan sebagai perempuan yang bukan haid tetapi istihadah yang tak berhubung dengan haid. Dia beberapa masalah kita kena ingatlah. Sebab tu kalau berhenti pada 9, umpama contoh 9 ni berhenti. Kalau dia keluar lagi pada 13, ni masih lagi kemungkinan bagi haid. Kenapa kemungkinan bagi haid? Sebab tak lepas lagi 15 hari, 15 malam. Masih lagi kemungkinan bagi haid. Tetapi kalau berhenti pada 9 hari bulan, keluarnya pada 16 hari bulan, yang ni bukan lagi darah haid dah. Tak boleh dikatakan sebagai haid. Dan tak boleh dikatakan sebagai berhubung dengan haid. Kenapa? Tak ada darah sebelum ni. Jadi ni hukumnya lain. Hukumnya darah ni dihukumkan sebagai darah yang keluar untuk mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Jadi istihadah lah. Istihadah saja. Tapi bukan istihadah yang berhubung dengan haid. Apa beza dia? Bezanya kalau yang ni tak perlu kembalikan kepada masalah mustahadah ni. Kalau keluar darah dalam waktu ni, tak perlu kembali semula kepada masalah mustahadah yang akan kita bincang ni. Dia terus kita cut off terus. Tak payah bincang dah. Bukan masalah bincang, masih tak masuk dah. Tak perlu tengok dia ni adatnya macam mana, darahnya kuat ke tak dah. Sebab apa? Sebab dia bukan termasuk golongan ni. Dia bukan golongan ni. Okey, ada pun golongan ni dia akan berpunca daripada sini. Bila ada hubung, maka dia akan sambung. Dia dipanggil mustahadah dalam haid. Perempuan yang mustahadah dalam haid. Jadi hukumnya apa? Hukum perempuan yang ni, perempuan yang keluar darah sebelum cukup tempoh sekurang-kurang suci ni, hukum apa? Ia hendaklah mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci antara dua darah haid, dan darah yang selebihnya adalah haidnya yang baru. Umpama ni lah. Jadi dia keluar daripada sini 10 hari bulan tak keluar dah, sampai kepada 22 keluar darah. Jadi 22, 23, 24 hukumnya istihadah, 25 ni hukumnya darah haidnya yang baru. Sebab apa haid yang baru? Sebab telah melepasi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Jadi darah yang keluar sebelum daripada tempoh ni dan sebelum daripada masuk kepada tempoh maksimal bagi haid, maka dihukumkan sebagai darah yang keluar untuk mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Hukumnya istihadah jugalah, suci lah hukumnya. Hukumnya suci. Okey. Contoh yang pertama. Lihat dalam kitab tu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Seorang perempuan telah melihat darah keluar selama 3 hari. Kemudian berhenti darah selama 12 hari. Kemudian keluar lagi selama 3 hari. Maka 3 hari terakhir dihukumkan darah fasad
untuk mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci yang memisahkan di antara dua haid, iaitu 15 hari 15 malam. Okey. Seorang perempuan dia kata dalam masalah ni keluar darah 3 hari. 1 2 3. Kemudian tak keluar darah selama 12 hari. Hari keempat okey, kemudian keluar darah lagi. Ini masalah dia dah. Contoh dia kata seorang perempuan telah melihat darah keluar selama 3 hari. 1 2 3. Kemudian berhenti darah selama 12 hari. 4 sampai ke 15. Kemudian keluar darah lagi 3 hari. 16, 17, 18. Okey, jadi darah ni yang pertama ni keluar dihukum sebagai haid. Okey, dihukum sebagai haid. Adapun yang sini dihukumkan sebagai darah istihadah ataupun dikatakan sebagai darah fasad. Okey. Jadi 4 sampai kepada 18 ni dipanggil tempoh sekurang-kurang suci. Jadi 16 sampai 18 darah yang keluar dipanggil darah yang mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Kerana 3 hari kalau campurkan dengan 12 hari jadi 15 hari. Ini 12. Tambah dengan 3. Jadi keseluruhannya 15 hari. Okey, baik. Kalau ada darah yang keluar pada hari yang ke-19, maka hari yang ke-19 ni dihukumkan sebagai haidnya yang haid baru. Haid baru. Kenapa haid baru? Kerana telah melepasi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kan darah keluar pada hari yang ke-16? Ya, hari yang ke-16. Tapi tak berhubung dengan tempoh maksimal bagi haid. Sebab tak ada darah dah ni. Jadi haidnya ni saja. Yang ni dihukum istihadah. Yang ni haidnya yang baru. Okey. Sebab tu kena ingat ni. Okey. Sebab tu dalam catatan dia kata, lihat hari ke-15 suci atau tidak. Jika tidak suci, maka ia seorang yang telah mengalami salah satu dari 7 jenis istihadah. Kalau hari yang ke-15, contoh ni, hari ke-15 ada darah. Hari ke-15, hari yang ke-15 ada darah. Bila hari yang ke-15 ada darah, yang ni hukumnya tak sama macam ni. Kalau hari yang ke-15 ada darah, mana hukumnya tak boleh hukum ni. Dia akan kembali kepada hukum yang ni lah. Sama ada ni ataupun yang ni. Sebab apa? Sebab hari yang ke-15 ni masih lagi masuk dalam tempoh kemungkinan bagi haid 15 hari 15 malam. Jadi hari 15-nya tak suci, ada darah, berhubung dengan hari yang ke-16, dihukumkan sebagai mustahadah dalam haid. Kalau hari yang ke-16, hari yang ke-15 tak ada darah, maka dihukumkan sebagai darah yang mencukupkan tempoh suci. Tu kena beza. Dah? Boleh beza tu, nampaklah. Kalau tak boleh beza, payahlah. Misalnya pada 15 tu dia contohnya, okey, kita ambil contoh. 16 tak ada. Okey. Okey, contoh ambil tengok sini. Contohnya yang tepat kita kena jaga. Contoh hari pertama keluar darah pukul 7 PM. Hari pertama keluar darah pukul 7 PM. Kalau hari yang ke-15 berhenti darahnya pukul berapa? Pukul 6 PM. Pukul 6 PM dia berhenti darah. Walaupun hari ke-16, hari ke-15 tu ada darah, tapi pukul 6 PM. Nanti hari yang ke-16 dia keluar darah pukul 8 PM. 8 malam pula. Di sini ada berlaku naqab dah. Berlaku suci pada hari yang ke-15. Dia tak berhubung. Maka yang ni hukumnya kembali pada istihadah. Dia tak kembali kepada yang sebelum ni. Okey. Sama macam tadi jugalah. Katakan kalau 15 tak ada darah, keluar 17. 15 hari masih ada, 16 dia tak dia suci. Sama? Tak ada masalah. Kalau 15 tak ada darah, 15 tak ada darah, okey, kita ambil 15 tak ada darah, 16 pun tak ada, keluar 16, 17. Samalah hukum dia. Sebab dia dah melepasi tempoh 15. Jadi darah yang keluar selepas 15 hari ni, maka dia akan kembali ke sini. Tu. Tak kira sama ada dia cukup 15 hari ke tak, taklah, mana lepas daripada ni je hukumnya lain. Jadi yang perlu kita tanda adalah pada hari yang 15 ni, kena tanda betul-betul. Tengok 15 hari yang ke-16, 15 dan 16 ni dia ada berhubung tak darah? Mana darah tu tak putus, dia berhubung. Katakan kalau pukul 7 berhenti Pukul 7 berhenti, 7 PM berhenti, terus sambung. Tak ada ni.
terus bersambung. Mana hukum darah ni dia dia bersambung ni, dia akan kembali kepada masalah ni. Tempat tu nak jaga tu, hari yang ke-15 tu. Hari ke-15 kena jaga. Tapi kalau tak berhubung, ada senggang, pukul 6 berhenti, pukul 8 baru keluar. Mana ada 2 jam tu. Tempoh suci 2 jam. Maka dia akan kembali pada hukum lain. Okey. Sebab tu apabila keluar darah haid, tempat yang paling penting kita kena jaga, jangan sekadar tanda hari, tapi tandalah waktu keluar. Waktu keluar. Katakan keluarnya pada 1 hari bulan, kemudian kita kena siap-siap tanda. Apa siap-siap tanda? Pada hari yang ke-15 ni, pukul berapa cukup 15 hari 15 malam. Manakala 7 PM keluar, maka pada hari yang ke-15 pun pukul 7 PM kena tanda. Kemungkinan berhenti darah cukup 15 hari 15 malam pada 7 PM. Tapi kalau pada 7 PM masih ada darah berhubung dengan 16, maka kita tahulah kita tu berlaku istihadah. Dia kena tanda. Jangan sekadar tanda hari saja. Kena tanda jam. Jam berhenti, jam mula tu penting. Jam mula dan jam berhenti tu penting. Kerana itulah menentukan cukup 24 jam ataupun tak cukup 24 jam. Kemudian kalau berlaku istihadah, itulah penentuan dia. Sama ada dia mustahadah dalam haid ataupun dia tu perempuan yang sekadar fasad saja ataupun istihadah biasa saja. Kena lihat pada tanda situ. Satu lagi contoh. Contoh yang kedua, jika adatnya, adat ni perempuan ada adat lah. Jika adatnya keluar darah selama 5 hari, adat dia keluar 5 hari, tetapi pada bulan berikutnya, bulan seterusnya, dilihat darahnya hanya keluar 3 hari saja. Kemudian berhenti selama 14 hari. Kemudian datang kembali selama 4 hari. Lalu berhenti darah, maka hari pertama dari 4 hari dari terakhir itu adalah darah fasad, kerana hendak mencukupkan sekurang-kurang suci 15 hari setelah dicampur dengan 14 hari waktu suci sebelumnya. Kemudian 3 hari yang berbaki itu adalah haid ni yang baru. Seorang perempuan pada ni ni masalah dia supaya kita nampaklah. Dia kata perempuan ni keluar darah, adat dia, kita ambil adat dulu. Adat dia 5 hari. Mana bulan-bulan biasa keluar 5 hari, 5 hari. Masuk bulan baru dia keluar 1, 2, 3. Kemudian selama 14 hari dia tak keluar. Okey. Kemudian dia keluar darah lagi pada hari yang ke-18. Hari 18 terus berterusan 19, 20, 21. Okey, dia keluar darah macam ni. Baik. Adat dia 5 hari saja. Okey, adat dia 5 hari saja. Tapi bulan ni dia keluar 3 hari yang pertama, kemudian diikuti 5 hari yang kedua. Baik. Hukumnya macam mana kita nak tetapkan? Kita lihat. Darahnya keluar 3 hari, kemudian tak keluar, melepasi daripada tempoh maksima bagi haid 15 hari, 15 malam. Ini maksima lah ni. Tak boleh lebih daripada ni. Tak lebih daripada ni. Jadi darah, bila kita lihat, oh darah aku lebih daripada 15 hari ni, jadi darah ni dihukumkan sebagai darah haid. Darah bagi haid dah, selesai dah. Yang haidnya 3 hari. Walaupun adatnya 5 hari. Mana bulan ni dia menyalahi adat. Okey. Kemudian dia pun menjalani kehidupan seperti biasa. 18 hari bulan ni keluar darah. 18 hari bulan dia keluar darah. Apa yang patut dia buat? Dia kena lihat. Aku dari last berhenti darah bila? Hari yang ketiga, hari yang keempat. Mana hari yang keempat ni hari suci aku dah. Masuk hari suci dia. Okey? Jadi ni hari suci dia. Hari suci yang pertama, pakai warna hitam biar nampak. Ni dia panggil hari suci yang pertama. 2, 18 ni adalah hari suci yang ke-15. Dia belum cukup 15 hari 15 malam lagi. Ni hari suci yang ke-15. Bermula daripada mana? Jangan kira daripada sini. Sebab sini tak ada darah dah.
Jadi kira daripada sini, tempat hari terakhir ataupun hari permulaan bagi keluar darah dia. Hari permulaan bagi suci dia. 4. Jadi ini 14, baru 14 hari. Ini hari yang ke-15. Ini yang dipanggil darah fasad ataupun istihadah. Dia bukan darah yang berhubung dengan masalah mustahadah dan haid. Okey. Kenapa? Kerana hari yang ke-18 ni belum lagi cukup tempoh sekurang-kurang suci. Jadi hari yang ke-18 dipanggil darah yang keluar mencukupkan tempoh suci. Bila dah cukup tempoh suci 15 hari 15 malam, maka pada 19 ini merupakan haidnya. 3 hari ni 3 hari ni adalah haidnya yang baru. Haid baru. Bukan lagi istihadah. Haidnya baru. Tak lagi berpandu pada masalah darah sini. Walaupun sini keluar darah merah sekalipun tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia tak berpandukan kepada masalah mustahadah ni. Kalau masalah mustahadah dia kena lihat pada darah pula. Tu nak bagi faham situ supaya kita tak nampak. Jangan kita ingat ini hukumnya lain. Taklah. Dan jangan kita ingat ini dihukum sebagai istihadah. Tak dah. Dia termasuk haid dah. Masuk haid baru dah. Kenapa? Kerana dia telah melepasi tempoh sekurang-kurang suci. Jadi darah ni dia panggil darah yang mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Kalau darah tu keluar 16 pun sama lah. 16, 17, 18. Mana darah ni dia panggil darah yang mencukupkan tempoh suci. Kenapa? Kerana hari yang 15 ni darahnya tak berhubung dengan 16. Kalau berhubung maka dihukumkan sebagai perempuan yang lain pula. Dia kena tengok pula. Dia terbagi kepada 7 golongan. Okey. Tu. Jadi dia kata kat situ hari ke-15 ni suci. Hari ke-15 daripada 1 ni ialah suci. Suci situ tu. Sebab tu wajib cukupkan tempoh sekurang-kurang suci dahulu. Nak tentukan haid yang akan datang, dia perlu mencukupkan tempoh sekurang-kurang suci. Mana kalau sampai 19 tak keluar darah lagi, mana okeylah, ke depan tu tunggulah. Kalau darah keluar lepas daripada 19 ni, mana tu darah haid lah. Okey. Kemudian keluar darah 18, dihukumkan darah fasad sebab darah datang sebelum cukup sekurang-kurang suci. 15 ni tak cukup lagi. Kemudian waktu pukul berapa kena tengok balik lah. Okey, kalau sini katakan pukul berapa ni? Kalau katakan sini kita punya Allahumma salli Muhammad. Berhenti pukul 3 PM. Okey, sampai sini pukul 3 PM. Kena 3 PM lah. Kena pukul 3 PM. Kalau pukul 5 PM keluar darah, mana 5 PM ni dah masuk hari yang ke-16 dah. Mana haid dah pada hari tu. Okay. Ini kita letakkan hari ni supaya nampak bilangan je. Adapun kalau waktu yang tepat dia kena letakkan pukul berapa. Dia kena letak pukul berapa. Macam saya kata tadi lah. Kalau pukul sehari pertama keluar darah pukul apa? Pukul 7. Mana hari yang ke-15 pun pukul 7 ketetapan dia. Nak molek lagi kalau kata berhenti darah, katakan 10 hari 4 jam, 10 hari 6 jam. Itu kena tanda. Bagus tu kalau tanda tu. Lagi baik, lagi sempurna. Okey, jadi darah ni dihukumkan sebagai fasad dan istihadah ataupun istihadah. Dan 3 hari yang belakang ni dihukumkan sebagai haid. Kenapa haid? Sebab sudah mencukupi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Ni kalau bab yang ni tak ingat, tak tahu, payahlah. Bab suci ni kena tahu. Suci antara haid dan haid, suci antara haid dan nifas, nifas dan haid, nifas dan nifas ni pun kita kena tahu. Okey, inilah beberapa contoh supaya dapat dikiaskan dengan contoh-contoh yang lain. Buat kiaslah yang lain. Ikut contoh yang lain. Okey, cuma tempat nak jaga di antara 15 dan 16. Kalau berhubung, maka dia kembali kepada masalah mustahadah. Kalau tak berhubung, maka dia kembali kepada masalah fasad ataupun istihadah. Itu saja. Oleh itu, apabila darah yang keluar dari seorang perempuan melepasi tempoh, mana berhubung, melepasi tempoh 15 hari 15 malam, maka darah haidnya telah bercampur dengan darah istihadah. Baru dinamakan bercampur. Sebab dia berhubung. Dan hukumnya merujuk kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan mustahadah. Okey, bila berhubung barulah dia masuk pada masalah 7 golongan perempuan mustahadah. Yang pertama mubtadaah mumayyizah, yang kedua mubtadaah ghairu mumayyizah, yang ketiga mu'tada mumayyizah, yang keempat mu'tada ghairu mumayyizah, yang kelima mutahayyirah mutlaqah, yang keenam mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi, dan yang ketujuh mutahayyirah zakiratun lil adadi nasiyatun lil waqti. Itu 7 golongan. Okey, nama pun nampak susah dah.
Belum perbincangannya lagi. Kalau cerita bab haid nifas ni mudah je, tak ada nama-nama ni semua. Haid, 7 hari kebiasaan. Sekurang-kurangnya 24. Paling banyak pun 15 hari malam. Selesai kalau ingat benda tu. Nifas pun macam tu. Paling sikit sedetik je. Paling banyak 60 hari 60 malam. Paling sedikit kebiasaan 40 hari 40 malam. Itu sudah. Tapi bila masuk bab istihadah dia banyak. Istihadah dalam haid lagi, istihadah nifas. Bila lihat pada masalah istihadah ni baru dia berhajat kepada sifat-sifat warna. Kalau haid tak perlu. Kalau semata-mata cukup haid, contohnya 7 hari darah keluar dalam tempoh kurang daripada 15 hari dan semalam, cukup 24 jam, keluar bermacam-macam warna. Warna darah lah maksudnya. Daripada hitamnya, merahnya, kemudian tertukar hitam dulu, merah, kemudian kuning dulu, kemudian perang. Tak apa, selagi duduk 15 hari dan malam tak usah bimbang, semuanya dihukum sebagai haid. Tapi bila dia dah mula keluar, dia dah melampaui had dia, tu mula pening. Masa itulah berhajat kepada masalah mustahadah ni. Okey, jadi jangan kita anggap orang yang istihadah ni dia semata-mata keluar darah lepas daripada 16-17 saja. Jangan dianggap semata-mata tu saja. Tapi bila dia ada masalah berhubung dengan tempoh haid, dia ada masalah lain sebenarnya. Itu yang perlu diingati. Okey, baik sampai situ dulu. Kita akan sambung lagi lah insya-Allah pada kuliah kita pada besok. Besok pagi seperti biasa. Sambungan pembacaan kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.